Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Ustazah ucapkan kepada semua pelajar-pelajar. Ustazah harapkan semua dalam keadaan sihat-sihat sentiasa. Baiklah, insya-Allah hari ini pelajar-pelajar akan mempelajari dua ayat daripada dua surah yang berbeza. Yang pertama adalah daripada surah Asy-Syura dan yang kedua adalah daripada surah An-Nisa. Tanpa kita membuang masa, sebelum kita mulakan sesi ini, lebih baik kita membaca doa, belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan tayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, amal yang soleh dan rezeki yang baik. Amin. Baiklah, saya harapkan pelajar-pelajar semua sudah bersedia dengan buku Tauhid, muka surat 29. Okay. Hari ini insyaAllah pelajar-pelajar akan mempelajari lebih sifat Allah yang lain daripada sifat-sifat Allah yang pelajar-pelajar telah pelajari. Okay, baiklah. Sebelum Ustazah teruskan dengan pembelajaran hari ini, Ustazah inginkan pelajar-pelajar untuk mengimbas kembali apa yang pelajar-pelajar telah pelajari dalam pembelajaran pelajar-pelajar yang telah lepas. Okey. Sifat-sifat Allah, ada banyak sifat-sifat Allah, betul. Akan tetapi yang pelajar-pelajar dah pelajari adalah, Ustazah just recap. Okey, yang pertama adalah qudrah. Okey. Yang kedua adalah iradah. Apa makna iradah? Iradah maksudnya berkehendak. Artinya Allah itu berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Yang ketiga adalah qiyamuhu binafsihi, iaitu Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak perlukan bantuan sesiapa untuk berdiri. Okey, dan yang terakhir adalah Allah itu Maha Esa, seperti mana dinyatakan di dalam surah Al-Ikhlas. Okey, baiklah. So ini adalah semua sifat-sifat Allah yang pelajar-pelajar telah pelajari. Okey, insya-Allah hari ini pelajar-pelajar akan mempelajari lagi dua sifat Allah di dalam buku Tauhid. Okey. Baiklah, Ustazah akan membaca terjemahan surah Asy-Syura. Hari ini kita akan mempelajari mengenai surah Asy-Syura ayat 11. Okey. Terjemahannya adalah, dia iaitu Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Okey. Ustazah nak fokuskan dekat perkataan dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha melihat. Okey. So ini adalah dua sifat Allah yang pelajar-pelajar akan pelajari hari ini dalam surah Asy-Syura, iaitu Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Okey. Okey, seterusnya. Apakah erti Allah itu maha mendengar? Okey. Allah, adakah pendengaran Allah itu sama dengan pendengaran manusia? Sudah tentunya tidak. Okay. Pendengaran Allah itu sangat berbeza dengan pendengaran manusia. Ustazah akan terangkan dengan lebih dalam lagi dalam slide-slide yang akan datang. Okay. Maksudnya Allah maha mendengar adalah Allah mendengar segala-galanya. Dengan maksudnya Allah boleh mendengar, pendengaran Allah itu tidak terhad. Ini bermaksud Allah boleh dengar segalanya, kuat, perlahan, di dalam, di luar dan sebagainya. Okay? Kalau pelajar-pelajar sembunyi dekat di mana-mana pun ataupun pelajar-pelajar sedang berbisik dengan kawan-kawan pelajar, itu semua Allah boleh mendengar. Okay, yang kedua, jauh ataupun dekat. Okay, jauh ataupun dekat bermaksud Allah boleh mendengar segalanya, walaupun benda itu jauh ataupun walaupun benda itu dekat. Okay, so bermaksudnya di sini tidak terhad. Okay, yang ketiga,
Allah tidak memerlukan alat untuk mendengar. Okay, kalau macam manusia, kita memerlukan alat untuk mendengar, iaitu telinga. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ada caranya yang tersendiri untuk beliau mendengar. Okay, yang terakhir adalah kuat ataupun perlahan. Allah boleh mendengar sesuatu suara kalau suara itu kuat ataupun suara itu perlahan. Okay. Bermaksud kat sini, kalau suara itu kuat, Allah boleh dengar. Okay. Seperti contoh, kalau manusia, kita memerlukan alat mikrofon untuk menguatkan suara kita untuk didengari oleh orang-orang lain yang jauh ataupun dekat. Kita memerlukan sesuatu alat. Akan tetapi, kalau Allah, dia tidak perlu. Allah boleh mendengar sesuatu benda kuat ataupun perlahan. Okay. So di dalam slide ini Ustazah dah terangkan erti Allah Maha mendengar. Okay. Pelajar-pelajar harus ingat bahawa pendengaran Allah itu berbeza dengan pendengaran manusia. Okay. Yang selanjutnya, tadi adalah salah satu sifat Allah, Allah Maha mendengar. Ustazah akan terangkan pula apakah erti Allah Maha melihat. Okay. Ustazah akan tunjukkan table kat sini. Okay. Perbezaan antara penglihatan Allah dan penglihatan manusia. Okay. Penglihatan Allah yang pertama, pelajar-pelajar boleh lihat, yang pertama adalah tidak terhad. Maksudnya Allah boleh melihat segala-galanya. Okay. Dan kedua, Allah tidak memerlukan cahaya. Maksudnya kalau manusia, dia memerlukan cahaya untuk melihat. Manusia tidak boleh melihat benda-benda yang gelap. Okay. Seperti contoh kalau pelajar-pelajar di dalam bilik yang gelap, pelajar-pelajar tidak boleh melihat dengan jelas. Okay. Boleh melihat akan tetapi tidak jelas. Okay. Sedangkan Allah tanpa cahaya, beliau boleh melihat. Okay. Yang ketiga adalah penglihatan Allah itu sangat kuat. Okay. Sangat kuat. Maksudnya kat sini adalah dia tidak perlukan apa-apa untuk melihat. Okay. Akan tetapi penglihatan makhluk sangatlah lemah. Okay. Opposite, kalau penglihatan Allah itu kuat, penglihatan makhluk itu lemah. Kerana apa? Kita memerlukan sesuatu sesuatu benda untuk kita melihat benda-benda yang jauh ataupun benda-benda yang kita tak nampak. Seperti contoh, kita memerlukan kacamata jikalau kita tidak nampak benda-benda yang jauh. Akan tetapi Allah tidak perlu itu semua kerana Allah punya penglihatan sangat kuat. Okay. Poin yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan mata untuk melihat. Okay. Pelajar-pelajar kena ingat bahawa Allah melihat dengan caranya yang tersendiri. Kerana apa? Allah itu maha sempurna. Perfect. Okay, Allah itu sangat perfect. Okay. So kalau Allah itu perfect, manusia banyak kekurangan. Oleh itu Allah menciptakan manusia dengan sepasang mata. Okay. So kita manusia boleh melihat dengan menggunakan mata. So ini adalah perbezaan antara penglihatan Allah dan penglihatan manusia ataupun makhluk. Okay. So saya ingatkan kembali, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Dan pendengaran Allah juga tidak sama dengan pendengaran manusia. Okay. So tadi Ustazah dah menceritakan pelajar-pelajar Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Okay. InsyaAllah kita akan teruskan pembelajaran ini dengan slide yang seterusnya. Okay. Ustazah nak tanya, apa yang pelajar-pelajar akan buat setelah mengetahui ataupun setelah mempelajari yang Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Okay. Betul, pasti kita akan membuat perkara-perkara yang baik. Okay. Dekat sini Ustazah dah menyatakan sesuatu perkara. Yang pertama adalah kita harus sentiasa membuat perkara-perkara yang baik. Okay, seperti contoh, perkara-perkara yang baik adalah
seperti pelajar-pelajar pergi ke Andalus, pelajar-pelajar membelajar ilmu agama, belajar pergi ke masjid, okey, bersedekah. Itu semua adalah perkara-perkara yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pelajar-pelajar haruslah berkata-kata perkara-perkara yang baik. Seperti contoh, mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau anda sedang marah dan sebagainya, mengucapkan kata-kata yang baik. Kita harus berzikir, okey, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita kena pastikan yang setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah perkataan yang baik. Yang ketiga, apa yang pelajar-pelajar akan lakukan jikalau pelajar-pelajar dah tahu yang Allah tu Maha mendengar dan melihat. Okay? Yang ketiga adalah pelajar-pelajar harus mengelakkan perkataan-perkataan kesat. Apa makna kesat? Kira very harsh words. Okay? Dalam bahasa Inggeris tu harsh kira kasar. Okay? Perkataan-perkataan yang kasar ataupun menghina dan mencela orang lain. Okay? Menghina tu maksudnya merendah-rendahkan orang lain. Dalam Islam kita tidak boleh sama sekali untuk merendah-rendahkan orang lain kerana itu adalah berdosa. Okey. Yang keempat. Okey, tak ada lagi. So this 3 perkara pelajar-pelajar harus ingat. Okey. Kerana Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Okey. So pelajar-pelajar haruslah sentiasa membuat perkara-perkara yang baik, berkata-kata perkataan yang baik dan elakkan daripada perkataan-perkataan yang kesat. Kalau boleh jangan buat sama sekali, mencela dan menghina. Baiklah. Okey, kat sini Ustazah nak cuba untuk mengimbas kembali, okey, surah Asy-Syura ayat 11, okey, yang Ustazah dah nyatakan tadi. Pelajar-pelajar cuba mengimbas kembali perbezaan penglihatan Allah dan penglihatan makhluk. Okey. Yang pertama, penglihatan siapa yang tidak terhad? Penglihatan Allah. Okey. Penglihatan Allah itu tidak terhad, bermaksud dia boleh melihat segala-galanya. Okey. Yang kedua, tidak memerlukan cahaya, bermaksud Allah tidak memerlukan cahaya untuk melihat. Allah boleh melihat dalam sesuatu keadaan yang gelap, Allah boleh melihat dalam sesuatu keadaan yang terang. Okay. Yang ketiga, kuat, bermaksud Allah, penglihatan Allah adalah sangat kuat. Allah tidak memerlukan apa-apa untuk melihat. So yang roh yang pertama adalah penglihatan Allah dan Ustazah akan terangkan roh yang kedua mengenai penglihatan manusia ataupun makhluk. Okay, so dia berlawan. Kalau Allah, penglihatan Allah itu tidak terhad, penglihatan makhluk itu terhad. Kalau Allah tidak memerlukan cahaya, manusia memerlukan cahaya kerana kita tidak boleh melihat perkara-perkara yang gelap. Okay. Kalau penglihatan Allah itu kuat, maka penglihatan manusia itu sangat lemah. Kerana apa? Kita memerlukan kacamata untuk melihat sesuatu perkara yang jauh dan memerlukan kacamata untuk melihat perkara-perkara yang tidak jelas. Okey. Okay, alhamdulillah, Ustazah dah habis terangkan mengenai surah Asy-Syura. Insya-Allah kita akan lanjutkan pembelajaran dengan surah An-Nisa. Okey. Di dalam surah ini Ustazah akan explain atau menerangkan mengenai lagi satu sifat Allah, iaitu Allah berkata-kata. Okey. Pelajar-pelajar boleh buka muka surat 33 untuk rujukan. Baiklah, Ustazah akan bacakan terjemahan dia. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ini adalah surah An-Nisa ayat 164. Ustazah nak tekankan dekat sini, Ustazah nak fokuskan dekat sini mengenai Allah telah berbicara. Apa makna berbicara? Berkata-kata.
berkata-kata ataupun bercakap, berkata-kata. Okey. So saya akan terangkan mengenai Allah berkata-kata. So apakah erti? Okey, apakah erti Allah itu berkata-kata? Adakah Allah berkata-kata sama dengan manusia? Sudah tentu tidak. Okey, baiklah. Daripada ayat tersebut, daripada ayat surah An-Nisa tadi, ayat 164, kita boleh melihat lagi satu kesempurnaan sifat Allah, iaitu Allah berkata-kata. Kita sebagai umat Islam wajib beriman bahawa Allah itu berkata-kata. Apa makna wajib? Kita wajib, kita yakin, kita believe, kita percaya yang Allah itu berkata-kata. Itu maknanya wajib. Beriman, kita percaya. Okay? Ketiga, mustahil Allah itu bisu. Apa makna mustahil? Tidak mungkin, okay, ataupun impossible dalam bahasa Inggeris, impossible. Maksudnya tidak mungkin Allah itu bisu. Kerana apa? Allah menciptakan manusia boleh berkata-kata. Sudah tentu Allah pun boleh berkata-kata. Okay. Jadi poin yang ketiga bermaksud tak mungkin Allah itu bisu. Apa makna bisu? Bisu maksudnya tidak boleh berkata-kata. Okay. Poin yang seterusnya, Allah tidak memerlukan alat, iaitu mulut, untuk berkata-kata. Kalau manusia, kita memerlukan alat untuk berkata-kata, iaitu mulut. Okay, dan suara. Okay. Jadi Allah tidak memerlukan mulut dan sebagainya. Kerana apa? Pelajar-pelajar harus ingat, kerana Allah itu maha sempurna. Maksudnya perfect. Okay. Dan yang terakhir adalah berkata-kata Allah dengan caranya yang tersendiri. Okay. Tidak sama seperti makhluk. Sama juga dengan sifat Allah yang tadi, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Okay. Ada cara Allah tersendiri bagaimana dia melihat dan bagaimana dia mendengar. Sama juga seperti berkata-kata, Allah mempunyai cara Allah tersendiri untuk berkata-kata. Yang penting, tidak sama seperti manusia atau makhluk. Okay? Itu adalah erti dan itu adalah maksud Allah berkata-kata. Selanjutnya, Ustazah akan menceritakan ataupun memberitahu kepada pelajar-pelajar ada dua Nabi yang mendengar kata-kata Allah secara langsung. Okay? Dua Nabi yang mendengar kata-kata Allah secara langsung. Pelajar-pelajar tahu tak siapakah Nabi tersebut? Okay, saya akan ajar. Nabi yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau berada di Bukit Tur Sina. Okay? So di Bukit Tur Sina ni, Nabi Musa alaihi salam telah mendengar kata-kata Allah dengan secara langsung. Okay? Nabi yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang kedua, Nabi yang kita sangat sayang. Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okay? Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kata-kata Allah secara langsung ketika beliau ketika beliau berada di peristiwa Mi'raj. Okay? Ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha. Okay. So ini adalah dua Nabi. Okay, dua Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dan dua Nabi yang mendengar kata-kata Allah dengan secara langsung. Okay. So pelajar-pelajar harus ingat dua Nabi ini adalah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kitab apa tu pelajar-pelajar? Pernah nampak kan pelajar-pelajar kitab ni? Selalu pelajar-pelajar akan membawa kitab ini di Andalus, ke Andalus akan bawa kitab ni. Okay? So kitab ni adalah kitab apa?
Kitab Al-Quran. Okay. Kitab Al-Quran ini, so apakah dia kitab Al-Quran? Kitab Al-Quran ni adalah kitab yang sangat special ataupun yang sangat istimewa. Okay. So kitab Al-Quran ni adalah kumpulan kata-kata Allah, okay, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Okay. So, jadi kitab Allah adalah kumpulan. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran yang pelajar-pelajar selalu baca dekat rumah ataupun di Andalus, itu adalah kumpulan, the collection kata-kata Allah. Okay? So maksudnya dekat dalam Al-Quran tu terdapat kata-kata Allah. Kerana itulah kita harus menghormati, kita harus menjaga adab ketika membaca Al-Quran, dan harus membaca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid. Okay? So jadinya bila kita mau memegang Al-Quran ataupun mau membaca Al-Quran, kita haruslah mengambil wuduk terdahulu. Okay? Kerana Al-Quran adalah kitab suci. Kerana apa dia kitab suci? Kerana di dalam tu adalah kumpulan kata-kata Allah. Okay? Kerana itulah kitab Al-Quran adalah kitab yang sangat istimewa. Okay. Dan di dalam kitab Al-Quran menceritakan kepada pelajar-pelajar semua, menceritakan dengan kepada ustazah juga mengenai apa? Perkara-perkara yang telah lepas, perkara-perkara yang akan datang dan perkara-perkara yang sedang berlaku. Kat dalam Al-Quran tu dah menceritakan segalanya. Okay? So, pelajar-pelajar digalakkan untuk membaca, mengkaji, memahami Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah. Okay. Kita mestilah taat. Apa makna taat? Mendengar ataupun patuh, ataupun dalam bahasa Inggeris adalah obey. Okay, obey. Maksudnya kita mentaati. Seperti contoh, kalau ada pelajar-pelajar berada di dalam kelas, pelajar-pelajar harus taat kepada siapa? Kepada guru. Okay, taat dengan peraturan-peraturan di dalam kelas. Maksudnya pelajar harus patuh dan dengar, okay? Mengikuti apa yang guru suruh dan apa peraturan-peraturan di dalam kelas. Itu adalah contoh. So kita mestilah taat dengan perintah-perintah Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Maksudnya apa yang Allah telah kata-kata kat dalam situ, kita harus mendengar. Seperti contoh, kalau Allah kata jangan mengumpat, maka kita tidak boleh mengumpat. Okay? Jangan mencuri, meminum arak dan sebagainya. So kita tidak boleh buat. Apa yang Allah suruh buat di dalam Al-Quran, kita harus buat, kita harus taat. Akan tetapi kita harus meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Apa makna larang? Allah tidak suka. Okay? Tidak bagi kita untuk membuat sesuatu perkara. Okay? So pelajar-pelajar, saya harap di sini jelas bahawa kita haruslah taat dan sentiasa mengikuti kata-kata Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Okay. Seterusnya, Ustazah akan ajarkan kepada pelajar-pelajar hikmah-hikmah, okay, iaitu kebaikan, mempercayai, okay, mempercayai bahawa sifat berkata-kata Allah itu mempercayai bahawa Allah itu berkata-kata. Okay? So apakah kebaikan dia bila awak mempercayai yang Allah itu berkata-kata? Yang pertama, bila kita percaya yang Allah itu berkata-kata, kita akan secara natural akan bercakap perkara-perkara yang bermanfaat. Maksudnya kita akan selalu bertasbih, kita akan selalu membaca Al-Quran, okay? Kita akan selalu berkata-kata yang baik kepada kawan-kawan dan keluarga, okay? Perkara-perkara yang bermanfaat, okay? Maksudnya kalau tidak ada perkara yang bermanfaat, sebaiknya kita diam, okay? Yang selanjutnya adalah mengucap kata-kata yang baik. Maksudnya di sini adalah sama juga seperti tadi, membaca Al-Quran, okay? Memberi salam kepada sesama Islam, sesama Muslim, itu adalah mengucapkan kata-kata yang baik. Yang ketiga,
memberi nasihat kepada kawan. Okey, pelajar-pelajar pasti ramai kawan di sekolah, betul tak? Okey, betul. Ustazah pasti pelajar-pelajar ada ramai sangat kawan. Okey. Jikalau kawan-kawan pelajar-pelajar membuat kesilapan ataupun membuat salah, pelajar-pelajar harus menasihati beliau. Okey. Akan tetapi, macam mana nak menasihati beliau? Harus menasihati kawan-kawan, pelajar-pelajar punya kawan dengan cara yang lembut, dengan cara yang berhikmah, okey. Jangan marah kawan anda. Kerana apa? Bila anda ditegur kawan anda dengan cara yang marah, kawan anda tidak akan mendengar, okey. Jadi tegur, nasihati kawan anda dengan cara yang yang lembut. Okey. Okey, sama juga dengan poin yang keempat, maksudnya menegur kesilapan orang dengan cara yang baik. Okey. So menegur kesilapan orang dengan cara yang baik seperti mana contoh yang Ustazah dah terangkan tadi. Okey, awak just imagine, bayangkan kalau awak sedang marah dan kawan awak tegur awak cara yang marah juga. Pasti awak tidak suka kan? Oleh itu, kita harus buat kepada orang perkara-perkara yang kita suka. Jangan buat kepada orang perkara-perkara yang kita tidak suka. Okey. Itu adalah 4 poin mengenai hikmah ataupun kebaikan, mempercayai bahawa Allah itu maha berkata-kata ataupun mempercayai sifat Allah berkata-kata. Okey. So apabila kita beriman yang Allah itu berkata-kata, sudah pasti ada perkara-perkara yang kita harus lakukan, harus elakkan. Harus elakkan. Okey. So tadi slide yang sebelum ni adalah mengenai perkara-perkara yang kita harus buat, yang sepatutnya kita buat apabila kita tahu yang Allah berkata-kata. Okey. Untuk slide yang ini, bila kita dah beriman dengan Allah yang berkata-kata, kita harus elakkan. Kira-kira kita tak boleh buat perkara-perkara yang tidak baik, maksudnya benda-benda yang tidak baik, kita cakap benda-benda yang tidak baik, okey, kasar dan sebagainya. Okey, mencela orang maksudnya macam tadi Ustazah explain juga, memarahi orang, menghina dan sebagainya, merendahkan orang lain. Okey. Mengeluarkan kata-kata kesat, kira kasar, kata-kata yang keluar di mulut awak tu semua kasar-kasar. Okey, itu tidak boleh. Kerana apa? Allah mengajar kita untuk bercakap perkara-perkara yang bermanfaat, yang baik sahaja. Okey. Yang selanjutnya adalah menghina dan sebagainya. Okey, menghina maksudnya you insult. Kira you merendahkan diri kawan awak. Jadi dekat sini pelajar-pelajar harus jelas bahawa apabila kita beriman bahawa Allah itu berkata-kata, kita kena elakkan perkara-perkara yang tidak baik. Okey, senang saja. Perkara-perkara yang tidak baik kita harus tinggalkan sama sekali. Okey, jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik, jangan buat perkara-perkara yang tidak baik. Dan kita harus amalkan perkara-perkara yang baik sahaja. Okey. So kita telah mempelajari dua surah Syura dengan surah An-Nisa, okey. Kat sini Ustazah nak sebelum Ustazah tutup sesi ini, Ustazah just nak mengimbas kembali dua hikmah, okey. Ustazah harapkan pelajar-pelajar dapat senaraikan dua hikmah beriman bahawa Allah itu berkata-kata. Okey. So apakah hikmah dia? Supaya kita bercakap perkara-perkara yang bermanfaat. Maksudnya perkara-perkara yang baik. Apa lagi? Kita juga mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tak ada kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Okey. Memberi nasihat kepada kawan-kawan. Maksudnya apa? Kita memberi nasihat. Okey. Seperti contoh kalau kawan-kawan awak membuat salah, awak memberi nasihat kepada kawan-kawan awak. Okay. Yang terakhir, menegur kesilapan orang dengan cara yang baik. Maksudnya tegur dengan penuh kasih sayang, dengan penuh
rasa caring awak terhadap kawan awak, macam itulah awak menegurnya dengan cara yang baik. Okay, jangan elakkan daripada memarahi kawan-kawan awak ataupun ahli keluarga awak. Okay, bila orang buat salah, you tegur dengan cara yang baik, insyaAllah. Okay, alhamdulillah dah habis 2 surah. Ustazah dah habis menceritakan mengenai 2 surah, iaitu surah Asy-Syura dan surah An-Nisa. Okay, so Ustazah harap pelajar-pelajar dapat faham ada 3 sifat ataupun 3 sifat Allah yang baru yang hari ini pelajar-pelajar dapat pelajari. Yang pertama adalah apa? Allah Maha mendengar. Kedua, Allah Maha melihat. Okay, 2 sifat ini terdapat di dalam surah Asy-Syura. Dan lagi satu adalah Allah Maha Allah boleh berkata-kata. Itu dalam surah An-Nisa. Okay, sebelum Ustazah ingin rumuskan sedikit apa yang telah kita pelajari hari ini. Di unit yang 7, unit ke-7, Allah SWT adalah Maha mendengar dan pendengarannya tidak terbatas seperti manusia. Maksudnya pendengaran Allah itu berbeza dan tidak terhad. Kedua, Allah SWT mampu melihat sesuatu walaupun perbuatan itu tersembunyi daripada mata manusia. Kerana dia memiliki sifat maha melihat. Okay, seperti contoh yang tadi, kalau pelajar-pelajar sembunyi kat store, bawa katil, Allah masih boleh melihat. Okay, itu adalah mengenai unit 7, surah Asy-Syura. Dan sekarang Ustazah akan rumuskan mengenai unit 8 daripada surah An-Nisa, ayat 164. Okay, kita wajib meyakini bahawa Allah itu berkata-kata, namun sifat berkata-kata Allah itu berbeza, tidak sama seperti manusia. Maksudnya Allah berkata-kata akan tetapi tidak sama seperti manusia. Kerana apa? Allah itu maha sempurna. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. So itu adalah kitab Al-Quran. So dalam Al-Quran itu terdapat kumpulan kata-kata Allah yang kita harus dengar, kita harus patuh dan kita harus elakkan perkara-perkara yang Allah larang. Baiklah, alhamdulillah. Okay, kita dah habis. Ustazah dah habis mengajar pelajar-pelajar unit yang ke-7 dan unit yang ke-8. Ustazah harap pelajar-pelajar dapat manfaatkan ilmu yang Ustazah ajar sebentar tadi. Okay. Ustazah harapkan pelajar-pelajar dapat membuat buku kerja dan jangan lupa untuk membuat e-pendidikan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.